Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk menyambung tajuk OOP ni, Object Oriented Programming, ideanya begini, kita nak buat satu program di mana user akan masukkan, kita akan buat, kita ada satu program tu, dalam program tersebut kita ada dua kelas, kita akan gunakan dua kelas. Kelas yang pertama berkenaan tentang garisan ataupun line, dan kelas kedua adalah berkenaan dengan silinder. Okey, dan untuk kelas line tersebut, user akan masukkan koordinat lah, dua titik, x1, y1, x2, y2. Dan untuk kelas line tersebut, selain dua titik tersebut, kita akan calculatekan untuk user berapakah distance di antara dua titik tersebut. Contohnya macam di sini, kita ada distance, kita ada x1, y1, x2, y2, kita akan kira distance dia. Okey, selain daripada itu, kita akan juga kira dia punya slope. Okey, slope. Daripada data ataupun koordinat yang user masukkan tadi, kita akan kira dia punya slope. Okey, untuk kelas yang kedua, kita ada silinder. Okey, silinder. Untuk silinder, kita nak cari apa benda? Nak cari dia punya volume. Volume kepada silinder tersebut. Kita nak cari berapakah volume silinder. Dan untuk kelas ini, user akan masukkan dia punya radius dan height. Okey, ini adalah variable yang boleh berubah-ubah lah, dia punya radius dan dia punya height. Okey, selain daripada itu, kita nak tahu juga dia punya surface area of the cylinder. Berdasarkan radius dan height tadi, kita juga boleh kirakan surface. Dalam volume, dalam silinder, user akan masukkan dua parameter, iaitu radius dan height. Manakala dalam kita punya line, dia masukkan dua koordinat, x1, y1, x2, y2. Jadinya kita punya program tu, user boleh pilih dia nak masukkan untuk line ke ataupun garisan tadi, ataupun dia nak masukkan untuk silinder. Dia boleh pilih antara dua tu. Bila dia pilih salah satu, contoh dia pilih untuk masukkan dalam, dia nak masukkan data untuk line, dia perlu masukkan koordinat. Kalau dia nak pilih untuk program silinder, dia perlukan masukkan dia punya jari dan tinggi silinder tersebut. Itu idea untuk program OOP yang kita akan buat. Okey, maka kita akan buat dia punya kelas dululah. Kelas kelas okey, kita ada kelas garisan. Okey, dan kita ada kelas silinder. Okey, selain daripada itu, selain daripada kelas ini, saya nak buatlah bagi memudahkan kita punya ni. Kalau sebelum ni, kita tengok bagaimana bila user tu nak pilih, sama ada dia nak pilih, nak masukkan data untuk garisan ataupun silinder, kita boleh gunakan yang, kalau kita tengok latihan sebelum ni, kita gunakan while loop. Saya akan gunakan while loop untuk case ni. Cuma bila contohnya dia pilih kosong untuk exit, satu untuk while loop, satu kosong untuk exit, satu untuk garisan, dua untuk silinder, macam yang kita pernah buat latihan sebelum ni. Cuma dia punya program tu akan panjang pada while loop tersebut. Jadi untuk memendekkan program pada while loop, jadi while loop hanya dia masukkan 1012. Itu saja. Lepas tu dia akan pergi ke function. Maka saya prefer untuk menggunakan function lah. Function untuk sama ada untuk silinder dan untuk
garisan tersebut. Okey, maka kita buat lagi satu function. Okey, kita panggil def function. Okey, def dia berbeza dengan kelas lah macam kita tengok sebelum ni. Function. Dan kita gunakan perkataan yang sama. Cuma kalau kita tengok di sini, untuk kelas kita gunakan camel casing. Kalau untuk garisan kita gunakan snake casing. Ya, garisan. Okey. Kita dah buat satu apa benda? Satu function untuk garisan. Okey. Dan untuk garisan ni, user perlu masukkanlah dia punya apa yang kita letakkan tadi, dia punya data. Contohnya X1. Dan kalau kita tengok kat sini lah, kita nak data X1, Y1, X2, Y2. X1, kita minta user masukkan input. Dan input ni kita nak dalam bentuk integer. Kita akan tukar string daripada input tersebut menjadi integer. Maka baru kita tulislah integer input. Okey. Kita minta coordinate X1. Okey, kita minta user masukkan coordinate untuk X1. Okey, selepas tu kita nak supaya user masukkan coordinate untuk X2. Untuk Y1, maaf, untuk Y1. Kita tengok sini, X mana tadi? X1 dan Y1 dulu. X1, Y1. Okey. Lepas tu X2. And then Y2. Okey. Dan bila kita nak run kita punya apa dipanggil function ni, kita just panggil dia lah kan, garisan. Okey. Itu sajalah kan kita nak panggil je, betul tak? Jadi kita just panggil je begitu, maka dia akan pergi kepada kita punya apa? Kita punya function di atas ni. Okey, just kita enter, dia minta koordinat Y1. Contohnya saya masukkan 2, 3, 4, 5. Okey, dan data 2, 3, 4, 5, 2 akan masuk kepada X1, 3 akan masuk kepada Y1, 4 akan masuk kepada X2, 5 akan masuk kepada Y2. Dan simple lah macam tu sahaja. Cuma bagaimana data ni kita nak masukkan ke dalam kita punya kelas nanti. Okay, sebelum kita masukkan kelas, kita nak simpan data tersebut. Contohnya, sebab dia data tu terpisah-pisah, X1, Y1 ni dia merujuk kepada semana. Kita coordinate 1. Okay, kita simpan dia dalam tuple. Okay, X1, Y1. Manakala koordinat tu kita simpan je dalam tuple 2 lah. X2, Y2. X2, Y2. Maka kita ada dua tuple di sini yang menyimpan data untuk koordinat 1, X1, Y1 dan X2, Y2. Okey, dia dah simpan. Okey, cuma dekat garisan ni kita nak ambil balik data yang telah dia simpan. Okey, sebelum buat apa-apa kita akan buat dia punya apa benda? Constructor, dia punya attribute dulu. Okey. Ini tu tinggal double underscore, ini double underscore. Okey. Save. Ini save. Ini coordinate 1 dan coordinate 2. Okey.
kita ada save dot coordinate 1 sama dengan coordinate 1 save dot coordinate 2 equal to coordinate 2. Okay, jadi kita nak simpan je macam tu lah. Jadinya macam mana kita nak masukkan je ke dalam ni? Sebabkan kita tak panggil pun, kita hanya simpan je di dalam tuples. Okay, tuples coordinate 1 dengan coordinate 2. Simpan dalam tuples, tapi kita tak hantar pun ke dalam garisan. Okay, macam mana kita nak hantar ke dalam garisan? Okay, kalau kita tengok contoh dalam ni, macam ni contohnya, kita tengok bulat ni, mana data yang ini kita nak simpan ke dalam sini lah. Kita nak ganti dalam jari tersebut. Okay, cuma dalam kes ni kita tak simpan lagi data koordinat 1 dan koordinat 2 tu ke dalam kita punya ke dalam kita punya line tersebut. Jadi ni bagaimana cara nak simpan dia? Contohnya, bukan contohnya, ini jawapannya. Okey, jadi kita nak simpan, kalau kita tengok sini, kita akan assign satu instance yang berkaitan dengan dia punya kelas. Okey, kita ada kelas kat sini, cuma kita belum ada instance tersebut. Maka katalah saya nak buat instance tersebut adalah garis sama dengan, okey, ini adalah instance-nya, garis dia. Lepas tu kita panggil kita punya apa benda ni, kelas kita, garisan. Okey, dan dalam garisan tu dia ada dua data yang perlu dimasukkan, iaitu coordinate 1 dan coordinate 2. Jadi kita ambil daripada tuple ni, kita masukkan sahaja ke dalam kita punya instance ni. Kita panggil instance namanya garis. Kita panggil satu kita garis adalah instance, dia punya apa benda ni, kelas dia adalah garisan. Kita masukkan data coordinate 1 dan coordinate 2. Dan coordinate 1 ni akan bawa data x1, x2. Okey, dia simpan di dalam sini lah. Okey, dah siap satu instance. Okey, instance macam ini serupa juga instance macam ini. Dia samalah. Okey. Okey, dah siap di situ. Okey, sekarang ni dah ada ni, kita nak buat dia punya method dia. Method untuk garisan ini. Okey, method untuk garisan ni kita ada dua method lah. Yang pertama kita nak kira dia punya distance yang ni, dan yang kedua kita nak kira dia punya slope. Okey, mula-mula kita nak kira kita nak suruh calculate dia punya distance. Okey, kita buat satu method def distance. Okey, save. Okey, distance save. Tapi kalau kita tengok di sini, dia datang dalam bentuk tuples. Okey, macam mana kita nak manipulate tuple tersebut, ataupun kita gunakan kita manipulate, betul lah, kita manipulate tuple tersebut. Kita nak ambil data dia. Jadi dalam tuples tersebut kita ada x1 kan. X1 kita akan dia panggil, kita buka balik tuples tersebut, kita ambil data je saja, x1 dan juga y1. Okey, ini merujuk kepada koordinat 1. Save dot coordinate 1. Okey, lepas tu kita ada x2. Kita keluarkan baliklah data tersebut. Kita tadi datanya asing-asing. Okey, kita cantum dia dalam bentuk tuple. Kali ini kita pecahkan balik supaya kita senang buat pengiraan. Y2 sama dengan, akhirnya save ya. Save dot coordinate 2. Okey, kita dah buka balik kita punya tuple. Kita asingkan dia punya variable dalam tu. Okey, x1, y1 dia bergantung kepada tuple koordinat 1 tu.
X2 dan Y2 dia kita ambil daripada data daripada tuple koordinat tu. Dan kita just nak buat calculation untuk ni, sama ada you nak buat variable lain ataupun kita just return saja calculation tersebut. Maka kalau kita tengok dekat sini macam mana, X2 X2 X1 kuasa 2 tambah Y2 Y1 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey. Mula kita buat punca kuasa 2 dululah. Punca kuasa 2 dalam ni kita akan gunakan star 0.5. Okey. Kalau kuasa 2 star 2. Kalau punca kuasa 2 star 0.5. Ni luar punya lah X2. Okey, kita tengok kat sini. Ni yang punca kuasa 2 ni kita buat dulu punca kuasa 2. Okey, kat dalam dia lupa dah. X2 tolak X1 kuasa 2. X2 okey. X2 tolak X1 kuasa 2. Lepas tu kita tambah tu tambah. Kalau nak tu kita jarakkan sikit lah supaya senang nampak. Y2 tolak Y1 kuasa 2. Y2 tolak Y1 kuasa 2. Maka X2 tolak X1 kuasa 2, Y2 tolak Y1 kuasa 2, punca kuasa 2. Punca kuasa setengah lah. Okay, kita dah buat satu dia punya kiraan dia. Kita terus buatlah kepada nak slope. Macam mana nak tambah dia punya slope. Slope. Okay. Kalau nak test dulu, boleh test dulu yang tu. Tapi kita teruskan dulu yang ni. Kita ambil saja yang ni. Kita manipulate kita punya apa ni panggil tuples tadi. Dan kita akan kira lah macam mana nak kira je punya slope. Okay. Slope adalah Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Dan hati-hati bila masukkan data ni, pastikan X2 ni dan X1 bukan nilai yang sama lah. Takut je nilai yang sama je akan jadi kosong terus tak dikira. Okay. Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dah siap dah kita punya distance dengan slope. Distance dengan slope dah siap dah. Boleh tengok kita tengok balik distance tadi. Kita manipulate kita punya kita panggil kita punya tuples tadi. Kita keluarkan balik data dia. Kita keluarkan balik data dia. Dan kita keluarkannya lah. Dan kita terus kira. Begitu juga dengan slope. Kita keluarkan balik data daripada tuples tersebut. X1, X2, Y1, Y2 ataupun X1, Y1, X2, Y2. Kita keluarkan balik. Dan kita terus masukkan lah dia punya data. Okey. Dah siap kita punya calculation. Cuma dalam calculation ni kita kita buat dalam apa ni, dalam kita punya kelas ni. Kita tak keluarkan pun dalam kita punya function ni. Maka selepas itu kita nak keluarkan lah. Kalau kita tengok dekat atas ni, mana tadi? Ni bulat 1 dia kita gunakan dot. Kita panggil dia punya nama ni. Nama ni. Dan bulat 1 ni dia just satu instance lah. Tak ada sebarang masalah. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, bulat 1. Okey, ni bulat 1 sama dengan bulatan. Kita akan gunakan bulat 1. Okey, macam ni, bulat 1 dot bulatan. Okey, dalam kes ni kita gunakan garis. Dah ada garis di situ. Maka kalau kita tengok, kita akan gunakan garis
garis dot, betul garis dot, kita tengok garis dot, nama dia punya ni distance. Okey, untuk dapatkan distance, dan kita ada garis dot, tadi lupa sudah, slope. Okey. Okey. Sama kan macam kat atas ni kan? Bulat 1 dot luas bulatan, bulat 1 dot perimeter. Kita gunakan garis tadi, garis dot distance dan garis dot bulatan. Okey. Oleh kerana kita nak print je ni, kita assign lah satu variable supaya kita senang tengok lah. Distance sama dengan garis dot distance, manakala slope sama dengan garis dot slope lah. Dia hanya satu variable yang supaya kita boleh panggil je. Contohnya kita nak panggil dalam kes ni, kita nak print. Kita just print distance lah. Kita tak perlu print garis dot distance. Boleh juga. Cuma dalam kes ni kita nak panggil print distance. Okay. Kita panggil distance. Okay. Yang ini kita akan print slope. Okay. Dan dia punya tu adalah slope. Jadi kita nak print distance, dia akan panggil distance. Distance ni apa? Garis dot distance. Slope. Slope ni apa? Garis dot slope. Macam tu kita nak cara panggil dia lah. Cara panggilnya hopefully dia betul. Kita test ya. Kita run dia. Okay, koordinat 1. Okay, katakan kita 1, 3 2 letaknya 8 10. Okay, kita akan dapat dia punya distance 9.43 dan dia punya slope 1.6. Dah siap dah. Dah siap kita punya satu kelas yang ada dua method dan satu function yang kita akan panggil kelas tersebut. Ini adalah garisan. Berikutnya kita nak buat satu lagi function untuk silinder ni. Silinder kita belum buat lagi. Jangan lupa pula silinder, kesian dia. Okay. Kita akan buat sebelum kita panggil garisan ni. Okay. Sebelum kita panggil garisan ni, kita buat satu function untuk silinder. Okay. Panggil je function untuk satu silinder. Dan apa yang kita nak untuk silinder ni tersebut? Kita nak satu H lah, dia punya height. Kita tengok lah kat sini. Dan untuk silinder dia ada H dengan R. Ada dua tu je. Kita gunakanlah H sama dengan height. Kita gunakan H saja dia punya tu. Kita nak bentuk dalam integer. Okay. Dan kita nak user masukkan nilai tersebut. Kita terus tanya dia punya height. Okay. Dan kita masukkan dia punya radius. Sama dengan dan bentuk integer juga. Kita nak user masukkan juga. Kita tanya je radius dia berapa. Okey. Jadinya kita dah siap dah. Okey, cuba kita run dulu untuk kita komentkan dulu untuk garisan ni. Kita dah guna tadi dan dia berjaya, dan kita nak run silinder. Okey, kita nak height je. Contohnya 7 lah. 7 2. Okey, dah. Ini ya. Kita punya input tu dah berjaya lah. Jadi nilai 7 akan simpan dekat huruf H, nilai 2 akan simpan dekat variable huruf R di situ.
Dan dalam kes ni kita nak buat dia punya apa? Dia punya kelas. Kita gunakan kelas. Ke kelas di sini kita akan ubah seluar sini lah. Okey. Okey, kita mula-mula kita akan buat dia punya constructor df underscore init underscore self. Okey, salah pula dia tu. Self. Okey. Dan dua parameter yang kita akan masukkan macam atas ni, kita ada coordinate 1, coordinate 2. Dalam kes ni kita ada height dengan radius. Height dengan radius. H dan R. Tu senang sikit lah. Height dengan radius. Okay. Dan kita gunakan self. Oops. Lupa colon. Okay, salah pula. Okay. Kita gunakan self.height. Okay. Dia akan refer kepada H. Okay, kita ada self.radius. Okay. Kita gunakan R. Ini is up to you nak gunakan height ke atas ni ke radius ke atas ni, ataupun nak guna macam ni pun boleh juga. Satu kepelbagaian lah. Okay, selepas kita dah buat dia punya constructor untuk jadikan dia sebagai instance, maka kita panggil lah, kita buat satu instance untuk dia. Bagaimana nak buat instance? Kalau kita tengok dekat atas ni, kita ada macam ni instance yang garis sama dengan garisan koordinat 1 and coordinate 2. Okay. Untuk yang ni sama je lebih kurang. Bukannya sama je lebih kurang. Dia macam tu lah. Kita akan panggil. Kali ni kita panggil atas tadi garisan. Kita panggil seal lah. Kita ambil nama pendek je. Garisan kita panggil garis. Silinder kita panggil seal. Okay. Dan seal ni kita jadikan dia instance kepada kelas cylinder. Okay. Dia jadi instance untuk kelas cylinder, ataupun dia jadi objek untuk cylinder tu. Dan data yang kita akan masukkannya adalah dia punya height dan dia punya radius. Okay. Dan radius. Height dan radius. Okay. Kita masukkan dia height dan radius. Okay. Jadi height dan radius ni akan masuk ke dalam kita punya kelas cylinder ni. Height kat sini, radius kat sini, kita akan simpan dia. Dan kita nak calculate dia punya volume. Okay. Volume senang. Tulis volume saja. Volume self. Okay. Volume self. Okay. Dan kali ni kita just terus gunakan lah dia punya data, sebab dalam macam atas ni dia dalam bentuk tuples. Tapi dalam kes yang ini dia tak ada dalam bentuk tuples. Dia data masuk dalam bentuk height dan juga dalam bentuk radius. Maka kita akan return nilai calculation tersebut. Okay, terlupa pula dalam kes silinder ni. Sebelum kita terlupa, kita ada satu pemala di sini, pi. Okay, kita ada pi di sini. Untuk surface pun ada pi. Maka kita letak sebelum sini. Kita ada pi 3.142. Okay. Maka untuk kira volume, okay, pi. Okay, kita akan ada cylinder dot pi. Okay. Darab mana? Cylinder dot pi darab dengan R kuasa 2, radius kuasa 2, self dot
radius kuasa 2, self.radius kuasa 2. Okey, darab dengan dia punya height lah, self.height, self.height h. Okey, self.height. Okey, itu kiraan untuk volume. Lepas tu kita ada kiraan untuk surface area. Surface area. Okey. Untuk surface area, kita just calculate je, return. Okey. Surface area mana? Okey. 2 pi r. Okey. Dalam kurungan r tambah h. Okey, kita gunakan 2 pi 2 darab cylinder.pi, cylinder dot pi. Okey, darab dengan darab dengan self dot radius darab radius plus self dot radius tambah self dot height, height. Okey, jadinya kalau tengok rumus ni 2 pi r tambah h. Okey, 2 pi r tambah h. Okey, kita dah siapkan kita punya pengiraan untuk volume dan juga dia punya surface area. Okey, dan kita akan panggil juga macam garisan ni. Kalau kita tengok ni, kita panggil macam ni kan. Kita just panggil je saja. Katakan kita panggil je sebagai senang lah. Okey, sebenarnya kita panggil seal dulu. Seal dot volume. Okey. Seal dot volume. Dan yang kedua kita ada seal dot surface area. Surface underscore area. Surface underscore area. Okey, maka kita namakan je variabelnya sebagai volume. Dan yang ini sebagai surface lah. Surface. Okey, dan kita panggil je lah print. Kita print ya volume. Okey, volume dia kita komakan dia, kita panggil sebagai volume. Okay, the next one is print surface area. Okay, dan kita panggil surface. Ni tak perlulah jarak ni kot, boleh jugalah surface. Okay, jadinya kita akan panggil kita punya method. Kita ada instant, dia punya method volume. Ni ada instant, method dia surface area. Kita ada panggil dua ni lah. Okey, katakan kita cuba dulu. Kita run. Height dia adalah 2. Radius dia ada 3. Macam tu lah. Kita boleh dapat dia punya data tu.
56.6 94.2. Boleh calculate manually. Kita just tengok dia punya data tu macam mana. Okay, dah siap dah kita punya dua function yang berkaitan dengan dua apa benda ni, dua kelas. Okay, kita ada kelas garisan, kita ada kelas silinder, kita ada function garisan dan function silinder. Dan kita nak panggilnya macam ni lah. Kita run lagi sekali, cuba kita tengok jadi koordinat 1, 3, 2, 8, 10. Contoh kita dapat data yang sama macam tadi. Lepas tu height kita akan dapat 2, 3. Sama juga data tadi. Cuma nampak tak comel lah kan. Kita panggil macam tu, lepas tu macam ni. User tak ada pilihan nak buat macam mana. Okay, maka kita akan masukkan je ke dalam satu while loop. While loop lah. Macam biasa kita akan buat, kita akan pilih choice. Okay, choice sama dengan none. Okay, sebelum user masukkan tu lah. Okay, while. Okay, choice. choice. Tidak sama. Okay. Bukan satu, tidak sama dengan kosong. Okay, maka dia akan keluar je lah. Kita akan print kita tulis lah choose. Please choose. Please choose. Contoh please choose. Mana-mana lah. Kita ada kosong. Untuk quit. Kita ada satu untuk line. Bersama base. Kita ada dua untuk silinder. Okay. Jadi kita dah buat satu ni supaya user kita boleh buat pilihan lah. Okay, lepas tu kita suruh dia masukkan dia punya tu choice sama dengan ni macam biasa kita buat semua sebelum ni. Bila user masukkan, kita akan gunakan kaedah ni lah. Kita pakai 3 je lah. Choice. Your choice. Choice. Kita akan hold je bentar sebelum kita masukkan, sebelum kita buat pilihan. If choice equal to 0, kita akan print goodbye. Thank you lah. Thank you and goodbye. Okay. If choice equal to 1, okay, kita akan print. Kita nak print buat apa? Okay, jadi bila user tu pilih untuk buat line dulu, kita akan panggil lah garisan punya function. Sebab tu kita nak buat garisan tadi. Kita tak perlu tulis panjang-panjang dekat kita punya while loop ni. Kita dah sediakan awal-awal. Sebab kalau kita tak ada buat function ni, kita kena tulis panjang ni dekat dalam if ni. Jadi berbanding pada tulis panjang-panjang kat situ, kita just tulis satu line sahaja. Lebih kemas sikit lah kita punya program ni.
if choice equal to 2. Okey, kali ini kita panggil pula yang kedua adalah silinder. Kita siapkan dia punya function di situ. Dah siap dah dia punya tu. Sekiranya dia merapu, dia tulis pilih lain as, kita tulislah sikit print dia sikit wrong selection. Okey, dah siap kita punya ni. Okey, kita run dulu tengok. Okey. Ini ada macam ni lah, kosong. Okey, kita run balik. Okey, katakanlah kita pilih nombor 3. Wrong selection, dia keluar balik yang ni. Okey, katakanlah kita pilih apa benda kita nak pilih? Line. Okey, koordinat 1. Okey, saya masukkan nombor sama 3, 2, 8, 0. Ini supaya kalau kita rewind balik ke video ni, kita tengok datanya tetap sama lah. Slope. Oh, kenapa dia kalau wrong selection macam tu? Kita kena tengok kat sini. Sekejap, kita check balik kenapa je keluar wrong selection. Itu pernah jadi macam ni kan? Wrong selection. Okay, if want to garisan silinder, tak ada masalah. Oh, tersalah pula. Ini macam biasa. Sebab apa keluar wrong selection? Sebab dia pakai if. Maafkan saya, kita pakai elif. Okey, tak apa. Kita kosongkan dulu. Okey, kita run balik. Maafkan saya, elif. Kalau if saja jangan keluar wrong selection tu. Run. Okey, katakan saya masuk balik silinder koordinat 1. Berapa tadi? Dah lupa dah. Okey, 3, 2, 8, 10. Okey, distance slope dia apa? Okey, lepas tu kita pilih 2 pula, silinder 2, 3. Dah boleh dah berjaya dah. Okey, kita kosong lah. Okey, dah siap kita punya program. Dan ini program kita ada mengandungi 2 function dan 2 function dan 2 kelas. Ini kelas untuk garisan, kita ada constructor dia, dan kita ada dia punya kiraan untuk distance dan kiraan untuk slope. Manakala untuk silinder kita ada dua ni lah attribute dia. Yang pertama pi dan juga yang ni height dengan radius dalam satu constructor. Lepas tu kita nak kira dia punya method. Atas ni adalah method distance dan slope. Yang ni method dia adalah volume dan surface. Lepas tu kita buat kita punya function ni supaya dekat loop kat sini kita tak perlu tulis panjang-panjang if one ni. Sepatutnya kita akan kena ganti dengan satu baris yang ini. Jadi kita buat siap-siap satu function untuk garisan. Dia akan ambil koordinat, dia masuk dalam tuples. Okay, dia buat instance berdasarkan kelas garisan. Lepas tu dia panggil method garisan.distance. Dia simpan dalam distance, kita displaykan je lah. Ini slope, kita panggil dia dalam bentuk instance method garis.slope. Okay, manakala silinder kita menilai height dengan radius dia. Kita buat satu instance untuk instance ni objek yang berkaitan dengan silinder ni. Lepas tu kita panggil dia punya method dia volume dan method dia untuk surface area. Okay, dan kita ada satu while loop untuk kita keluarkan lah macam ini dia punya dia panggil apa apa benda dipanggil dipanggil welcoming message. Dia panggil welcoming message ataupun instruction. Maka inilah kita punya program untuk OOP ni.
Boleh cuba. Kalau ada sebarang masalah boleh kontak saya. Ya, jumpa lagi nanti di lain masa, di lain tajuk. Terima kasih.